Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Untuk kali ini kita akan bersama-sama melihat buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, unit 1, aktiviti 2, sarapan berkhasiat, muka surat 2. Aktiviti 2, baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, untuk permulaan kita harus membaca teks yang bertajuk Sarapan Berkhasiat ini dan kemudian kita perlu menulis 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk, ya. Dan ayat itu kita perolehi di dalam petikan teks ini. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Okey, subjek ditulis sebelum predikat. Manakala ayat majmuk pula ialah ayat yang mempunyai dua atau beberapa ayat yang dicantumkan dengan kata hubung, ya. Kata hubung digunakan untuk mencantumkan ayat-ayat ini. Okey, ini adalah kata hubung yang digunakan untuk mencantumkan satu ataupun beberapa ayat bagi membentuk ayat majmuk, iaitu dan atau dengan, tetapi, atau, iaitu, supaya, lalu dan kerana. Baiklah, kita akan membaca petikan teks ini dan kita akan mengesan ayat tunggal dan ayat majmuk. Bagi Puan Sakina, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Okey, selesai ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang kedua. Beliau membuat lempeng kelapa. Okey. Jadi di sini satu ayat yang tidak ada kata hubung. Jadi ini adalah ayat tunggal, ya. Beliau membuat lempeng kelapa. Seterusnya, Puan Sakina menyediakan sambal ikan bilis. Okey, di sini kita juga tidak melihat kata hubung digunakan. Jadi ayat ini merupakan ayat tunggal. Okey. Puan Sakina menyediakan sambal ikan bilis. Seterusnya, Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Okey. Ayat ini mengandungi kata hubung iaitu dengan, ya. Jadi ayat ini merupakan ayat majmuk. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Okey. Seterusnya, anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Okey, di sini kita juga dapat mengesan kata hubung dengan. Jadi ini merupakan ayat majmuk, ya. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng dengan madu. Seterusnya, Irmi dan Imran menolong Puan Sakina menghidangkan makanan. Okey, dalam ayat ini terdapat kata hubung dan. Jadi ini bermakna ini merupakan ayat majmuk. Irmi dan Imran menolong Puan Sakina menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Tiada kata hubung di sini bermakna ini merupakan ayat tunggal. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka minum jus oren. Okey, dalam ayat ini mengandungi kata hubung tetapi. Jadi ayat ini merupakan ayat majmuk.
Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Okey, ayat yang terakhir ini tidak mengandungi kata hubung, jadi ayat yang terakhir ini merupakan ayat tunggal. Mereka bersarapan bersama-sama. Jadi selesai tugasan kita pada kali ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam aktiviti yang lain. Sekian, terima kasih.